السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم لهذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا آمين. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang hormati saf kepimpinan Masjid Al-Munawwarah, yang hormati dan dikasihi tuan-tuan imam, seterusnya muslimin muslimat, tuan-tuan guru, para alim ulama, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita dapat sekali lagi bersama-sama pada kali ini. InsyaAllah kita meneruskan diskusi tentang isu akidah dan pemikiran semasa di Malaysia yang membicarakan tentang penyelewengan di dalam kehidupan beragama, khususnya dalam negara kita ini. Ringkasnya mengenai isu ajaran sesat yang sudah pun lama diperbincangkan, dan kita sudah pun masuk kepada bab yang membicarakan tentang ajaran Syiah, dan kita dah baca pengenalannya. Kita akan sambung lagi pengenalannya serba sedikit. Saya cuba ringkaskan sebelum kita pergi kepada isu yang lebih besar. Kenapa Syiah ini tak boleh diikut? Kenapa ianya dikatakan sesat dan menyeleweng? InsyaAllah kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang seterusnya disebut apa? Kita dah sebut di mana bermulanya Syiah itu. Bahkan kalau kita nak sebut tentang segala jenis macam ajaran sesat ataupun penyelewengan agama, penyelewengan akidah ini, kuncinya satu sahaja. Bermula dengan seorang manusia yang bernama Abdullah bin Sabah. Orang yang memunculkan atau mencetus kepada perpecahan umat, sehinggalah berlakunya perpecahan demi perpecahan, fahaman demi fahaman, yang akhirnya fahaman itu bukan sekadar dalam perkara-perkara cabang sahaja, dia membawa kepada perkara akidah, dan berpecahlah umat ini dalam keadaan yang sangat dahsyat sehinggalah ke hari ini. Dan perpecahan itu melibatkan akidah orang Islam itu sendiri. Seandainya kita tidak mengambil faham tentang apa yang dikatakan sesat itu, takut-takut kita juga terjerumus ke lembah yang hina itu. Sesat ni hina, sebabnya dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok seterusnya. Dia nak cerita tentang Syiah ni apa? Berapa sebenarnya Syiah? Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Kenapa disebut Isna Asyariyah? Dia ada kena mengena dengan Isna Asyara, kan?
11, 12. Nanti disebutkan di bawah. Kumpulan Syiah terpecah kepada 5 kumpulan besar. Kita tengok dia punya bos Syiah ni, dia ada 5 kumpulan besar. Bahkan kalau dalam kitab lain disebut berpecahnya Syiah ini kepada 22 kumpulan. Tetapi di sini dia sebut kumpulan besar Syiah itu ada 5. Yang pertama disebut Syiah Ghulah. Satu. Yang kedua Syiah Zaidiyah. Yang ketiga Syiah Kaisaniyah. Yang keempat Syiah Imamiyah. Dan yang kelima Syiah Ismailiyah. Itu dia punya ketua dia, ataupun asas kepada kumpulan Syiah ini. Dah 5 ni. Dia pecah lagi tak? Tengok. Dia ambil daripada Syiah Ghulah. Syiah Ghulah terpecah pula kepada 24 kumpulan. Ni. Yang nak kata di kalangan dia sendiri pun fahamannya tak sama. Pembawaannya tidak sama. Syiah Ghulah dia ada 24 kumpulan. Syiah Kaisaniyah terpecah pula kepada 6 kumpulan. Syiah Zaidiyah pula terpecah kepada 9 kumpulan. Manakala Syiah Imamiyah terpecah kepada 39 kumpulan. Dan Syiah Ismailiyah terpecah kepada 8 kumpulan. Yang biasa kita dengar apa? Syiah Imamiyah, kan? Syiah Imamiyah ni di antaranya. Tetapi kalau campurkan semua sekali itu, Syiah di seluruh dunia ni ada beratus-ratus cabang kumpulan Syiah. Yang mana satu kita boleh ikut, satu pun tak boleh ikut. Nanti dia sebutkan majlis fatwa. Saya nak cuba ringkas-ringkaskan. Di antara pecahan-pecahan Syiah yang banyak tersebut, majoriti penganut Syiah di dunia pada hari ini berpegang kepada fahaman Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, yakni Imam 12. Yang kita duk tengok Syiah di Iran tu, ataupun di mana-mana, kalau nak tahu tempat tu, premis tu, rumah tu, ataupun mana tempat lah, tuan-tuan masuk je, nampak ada gambar orang handsome-handsome, pakai serban lawa, semua rambut panjang parah ni. Dia ada gambar macam tu. Yang tengah tu yang paling handsome sekali. Dia gambarkan itu adalah Sayyidina Ali. Dia ada 12. Kita kira 1, 2, 3, 4 sampai keliling tu dia ada 12 orang. Kalau ada gambar tu, confirm mereka ini adalah Syiah Imamiyah. Tak kira lah. Jangan kita kata kita kena pergi ke Iran. Tak perlu. Kat tempat kita pun pergilah. Kalau kita tengok style dia lain je, cara dia lain je, pergi tengok. Itu satu, kerana nak tengok tanda dia. Yang kedua, tengok dalam rumah dia ke, kat kereta dia ke, kat motor dia ke, ataupun di mana-mana dia ada tampal ataupun dia ukir satu perkataan, Ya Husain. Kalau ada tulis Ya Husain tu, tuan-tuan berhati-hati. Saya pernah pergi ke satu klinik di Selangor. Dululah, cerita 10 tahun lepas. Memang dia baguslah, selalu jumpa kat masjid. Kali saya pergi, masuk je dalam bilik rawatan itu, sebesar-besarnya Ya Husain. Orang Melayu lah ni, cerita doktor Melayu. Dan dia tanpa segan silu, tanpa berselindung, dia kata dia Syiah Imamiyah. Nampak tak tuan-tuan? Ni kita sebut ni seolah-olah dianya tak ada kat tempat kita, seolah-olahnya begitu. Sebenarnya sudah pun puluhan tahun mereka berada di tempat kita. Cuma kita je yang tak perasan. Kalau kita tak ambil tahu tentang ciri-ciri mereka ini. Baik. Jadi Syiah Imamiyah Isna Asyariyah ini, Imam 12 ini salah satu pecahan daripada Syiah Imamiyah. Ianya digelar sebagai Imamiyah Isna Asyariyah
kerana i'tiqad mereka kepada 12 imam, dan kadang-kadang dengan nama Al-Ja'fariyah kerana didisbahkan kepada Imam Ja'far As-Sadiq, yakni Ja'far bin Muhammad, atau Imamiyah kerana berlaku rantaian imamah. Tengok dia berpegang kepada rantaian imamah itulah yang akhirnya dia meletakkan imam 12 ini lebih mulia daripada para nabi dan para rasul. Sebab imam 12 ini nanti dia akan sebut kenapa dia berpegang kepada yang 12 ni. Siapa yang lantik imam 12 ni dalam ajaran mereka. Imam-imam yang 12 itu adalah seperti berikut. Saya baca sambil lalu. Dia ada Abu, kebanyakannya Abu lah gelaran dia. Yang pertama Abu Hasan. Siapa dia Abu Hasan ni? Ali bin Abi Talib. Tu imam satu dia, imam agung dia. Sayyidina Ali bin Abi Talib itu imam yang nombor satu. Yang nombor dua Abu Muhammad. Abu Muhammad Hasan bin Ali. Yang ketiga Abu Abdullah. Abu Abdullah ni Husain bin Ali. Setengah-setengah kitab yang macam ni dicetak Hasan bin Ali juga, salah. Dia yang ketiga itu Husain bin Ali. Yang keempat Abu Muhammad juga, iaitu Ali bin Husain Zainal Abidin. Yang kelima Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain. Yang keenam Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Yang ketujuh Abu Ibrahim Musa bin Ja'far bin Muhammad Al-Kazim. Yang ke-8 Abu Hasan Ali bin Musa bin Ja'far Ar-Ridha. Yang ke-9 Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Musa Al-Jawad. Yang ke-10 Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa Al-Hadi. Yang ke-11 Ali bin Muhammad bin Ali bin Hasan Musa Al-Hadi. Yang ke-11 Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Askari. Yang ke-12 Muhammad bin Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Mahdi Muntazar. Yang ni, yang ke-12 ini, kalau tuan-tuan tanya, adakah Imam Mahdi itu benar-benar akan muncul? Syiah Imamiyah dia akan kata betul. Tidak syak lagi Imam Mahdi akan muncul. Al-Mahdi itu adalah benar. Tanya dia siapa Al-Mahdi itu, dia akan jawab ni. Yang ke-12 ni Muhammad bin Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Mahdi Muntazar. Sebab dia ni pernah ghaib, disebut sebagai ghaibah as-sughra dan ghaibah al-kubra. Ke mana dia pergi? Yang kata dia ghaib ni, suatu hari dia akan muncul sebagai Al-Mahdi. Mereka berpegang kepada Al-Mahdi, tapi dia tak berpegang kepada Al-Mahdi macam mana yang Nabi sebut. Adalah namanya sepertiku. Kan? Nabi sebut Al-Mahdi itu akan muncul namanya sepertiku. Pembawaannya seperti aku. Datangnya dari jalur keturunanku, daripada Fatimah, daripada Hasan bin Ali. Nabi sebut. Tetapi Syiah dia berpegang Al-Mahdi itu betul daripada jalur Fatimah, tetapi bukan daripada Hasan bin Ali, tapi dari Husain bin Ali. Ni yang ke-12 ni. Lepas ni panjang lagi dia akan syarahkan kenapa mereka berpegang bahawa dia adalah Al-Mahdi. Baik. Saya cuba pendekkan lagi. Di mana Syiah Imamiyah ini berpusat? Dia kata secara rasminya dia berpusat di negara Iran. Agama rasmi dia ataupun pegangan rasmi dia adalah Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah. Selain itu di mana? Banyaklah dia sebut. Di Najaf, di Baghdad, di Karbala, di Kuwait, Pakistan, Lubnan, Bahrain, Syria. Banyak lagi lah. Kemudian kalau tuan-tuan tengok negara yang ada tan, sebahagian Afghanistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, kebanyakan mereka ini adalah berpegang dengan Syiah Imamiyah. Itu memang clear. Maknanya kita kena hati-hati kalau kita pergi ke tempat-tempat mereka ni. Dia nak sebut sini apa? Pengaruh Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah didapati semakin meluas selepas era revolusi Iran oleh Khomeini. Tahun bila? 1979.
Ni dia punya pengaruh Syiah Imamiyah ni, dia mula berkembang pesat dan dia mula mencengkam selepas 1979. Semenjak itu fahaman ini dilihat semakin berkembang di sekitar negeri-negeri di Malaysia. Tuan-tuan. Tahun 79. Tahun 79 Syiah dah ada dah kat Malaysia ni. Tapi masa tu pihak berkuasa agama dia tidak melihat perkara ini sebagai satu ancaman yang besar. Sebab pada ketika itu orang-orang Melayu ni dia hidup di kampung-kampung. Macam kita semua hidup di kampung-kampung. Di sana terdirinya pondok-pondok, madrasah-madrasah, tok-tok guru. Kita hidup di bawah dagu tok-tok guru. Dan kita tidak terdedah dengan fahaman-fahaman ni sebab dia nak sebarkan melalui apa? Melainkan dia masuk ke kampung-kampung. Memang dia masuk, tapi masa tu dalam pergerakan yang terhad. Hari ini dia tak payah masuk ke dalam kampung. Dia tak payah datang ke Masjid Al-Munawwarah. Dia tak payah datang pun. Dia pegang handphone dia satu. Dia boleh sebarkan fahaman dia itu ke seluruh alam ini. Kalau orang yang tidak ada asas agama, dia tengok benda ni menarik, orang-orang macam inilah yang mudah dipesongkan akidahnya. Ni dia sebut apa dia? JAKIM. Dulu tak ada JAKIM, dulu Jabatan Perdana Menteri lah kan. JAKIM merekodkan kes-kes penyebaran buku-buku Syiah yang diterjemahkan ke bahasa Melayu. Apa buku yang dia sebarkan yang nak menarik orang ni supaya datang kepada dia? Buku berkenaan dengan perkahwinan mut'ah. Nak kahwin 2, nak kahwin 3, 4, 5, 6 boleh mengikut fahaman Syiah. Dia tahu manusia ni kalau bab-bab macam tu dia mudah tertarik. Inilah mula-mula fahaman yang dia sebarkan sampai orang tertarik. Oh betul. Dan akhirnya muzakarah Jawatan Fatwa Kebangsaan yang bersidang pada 5 Mei 1996 telah memutuskan bahawa ajaran Syiah, sama ada Syiah Imamiyah atau Syiah Zaidiyah, adalah dilarang. Sebaliknya umat Islam di Malaysia hendaklah hanya berpegang dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama ada dari segi akidah, syariah maupun akhlak. Clear. Maknanya bila sebut Majlis Fatwa Kebangsaan, bawah ni disebutlah majlis-majlis fatwa negeri-negeri. Sekarang ini memang sudah pun komplit Majlis Fatwa Kebangsaan dan Majlis Fatwa negeri-negeri, termasuklah negeri kita, Negeri Sembilan ini, sudah pun mewartakan keputusan Majlis Fatwa bahawa Syiah ini dilarang sama sekali untuk diamalkan. Kalau nak belajar, tak ada masalah. Nak belajar, tuan-tuan nak belajar apa pun boleh. Nak belajar sihir, belajarlah, tak ada masalah. Belajar untuk mengetahui dan untuk menjauhinya, tak ada masalah. Yang jadi masalah, ramai anak-anak muda kita yang dia nak tahu tentang Syiah, dia belajar tentang Syiah, akhirnya dia terjerumus ke dalam ajaran Syiah. Tuan-tuan boleh buka dalam YouTube bagaimana ramai anak-anak muda Melayu ni, dia masuk dalam YouTube, dia tunjuk gambar mereka berada di Karbala. Tuan-tuan boleh tengok. Dia cakap Melayu macam kita lah. Kami sekarang sudah pun berada di Karbala, dalam perjalanan menuju ke dia kan ada Kaabah dia. Dia buat Kaabah besar kan di Karbala tu. Dia sembahyang kat situ sekarang. Dia kata tak boleh dah menghadap ke Mekah ni. Lara pemimpin Mekah ni dah tak jadi sebagai khadimul haramain lah. Sekarang nak buat haji ke nak beribadah, gini kita ada Kaabah kita. Budak-budak Melayu ni dia angkat tangan ramai-ramai. Dia cakap apa? Labbaika ya Husain. Tuan-tuan tengok. Labbaika ya Husain, bukan labbaik Allahumma labbaik, bukan itu lagi ungkapannya. Labbaika ya Husain, kami datang wahai Husain, kami datang wahai Husain. Anak-anak Melayu kita, mungkin ada anak-anak Negeri Sembilan, mana kita tahu. Anak Perak, anak Kedah, anak Selangor. Mereka ini sudah pun berada di dalam
cengkaman dan kepercayaan mereka kuat kepada Syiah Imamiyah ni. Yang tu yang kita nak kena jaga. Sebab di Malaysia jelas setiap kali hari Jumaat kita duk baca khutbah, khatib duk baca tu berpegang dengan Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu sahaja. Selain daripada itu, kalau kita amalkan, salah dari sudut akidah sudah tentu, salah dari sudut perundangan negara. Baik. Yang selebihnya itu saya tinggal. Kita nak pergi kepada penyelewengan Syiah dari sudut akidah. Apa yang kata sebab apa tak boleh ikut Syiah ni? Dia akan sebutkan satu-satu. Kita tengok. Satu. Dia kata apa? Di dalam Syiah dia kata apa? Khalifah diwasiatkan secara nas. Dia pegang tu. Syiah mempercayai imam-imam telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam 12 itu dah pun ditetap dan ditentukan ataupun mudahnya dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya secara nas. Nampak tak? Imam 12 tu memang Allah lantik melalui lisan rasul secara nas. Ini dinyatakan dalam kitab Aqaid Al-Imamiyah oleh ulama Syiah, iaitu Syekh Muhammad Ridha Al-Muzaffar. Syiah ni dia pandai, tuan-tuan. Dia buat, dia Parsi. Mereka ini memang 100% Parsi. Adalah di kalangan Arab pun ada. Contohnya macam Hasan Nasrallah di Lubnan tu. Dia ni memang salah seorang Syekh Syiah lah. Dia karang kitab-kitab dia di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Parsi pun ada lah. Tapi dia karang dalam bahasa Arab. Sebab dia tahu kalau dalam bahasa Parsi berapa orang yang boleh baca. Di kalangan dia je. Bila dia karang kitab ni dalam bahasa Arab, tajuk pun sedap. Aqaid Al-Imamiyah. Kita tengok tu, tajuk sedap kan. Dia akan sebarkan. Dia akan sebarkan, orang akan baca. Sebab bahasa Arab, ramai orang boleh baca. Apa kata Syekh Muhammad Ridha Al-Muzaffar? Ni salah seorang tokoh Syiah. Terjemahan. Aqidah kami tentang imam itu telah sabit secara nas. Aqidah kami tentang imam yang 12 itu dah sabit dengan nas. Dia kata, kami, yakni Syiah, beriktikad bahawa imam-imam seperti Nabi. Imam yang 12 itu sama macam Nabi. Kalau kita dengar yang tu pun, awal-awal lagi kita kena tolak. Sebab apa dia kata? Tidak berlaku melainkan dengan nas daripada Allah Subhanahu wa taala atau lisan rasul atau lisan imam yang dilantik secara nas apabila ia hendak menentukan imam selepasnya. Hukum imamah, tengok bawah ni. Hukum imamah sama seperti Nabi, tidak ada perbezaan. Hukum imamah mana rantaian. Rantaian yang imam 1 sampai imam yang ke-12 itu sama macam cerita Adam, Idris, Nuh, Saleh, itu sama. Sebab kalau cerita daripada para rasul yang 25 wajib diketahui ini, mereka dilantik oleh Allah dengan wahyu Allah. Yang ni pun sama, dia kata. Konsep imamah itu adalah rantaian yang berhubung daripada Ali sampailah kepada yang last, yang ke-12 itu. Ada ke dalam Al-Quran sebut macam tu? Tak ada satu pun cerita tentang Imam 12 ni. Tak ada satu pun cerita dengan apa mereka sebutkan sebagai nas yang dibawa melalui lisan Rasul. Tak ada. Yang tu secara asasnya pun kita dah nampak dia memang salah. Kemudian dia sebut apa lagi? Tidak terdapat nas dari Al-Quran maupun hadis-hadis sahih yang jelas maksudnya bahawa Sayyidina Ali itu ditentukan sebagai khalifah selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni yang mereka pegang. Selepas Rasulullah wafat, maka Sayyidina Ali adalah pengganti ataupun khalifah yang pertama. Yang ni mereka pegang selepas Rasulullah wafat sampai hari ni. Sampai hari ni. Mereka pegang kemas bahawa Sayyidina Ali sebenarnya sudah pun diwasiatkan sebagai pengganti Rasulullah.
Seandainya ada wasiat dalam ucapan di Ghadir Khum bahawa Sayyidina Ali hendak dilantik menjadi khalifah selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang didakwa oleh orang Syiah, kenapakah Sayyidina Ali tidak mengajukan wasiat tersebut dalam perhimpunan sahabat di Saqifah Bani Sa'idah? Syiah Imamiyah sebut ketika haji wada', kira haji perpisahan haji yang terakhir, dalam kitab sirah yang kita baca, dalam kitab hadis yang kita baca, Nabi menyampaikan wasiat ataupun khutbah terakhir di Arafah. Clear. Ada yang sebut di Jabal Rahmah itu, ada yang sebut di Lembah Urana, masjid ke Arafah yang setahun sekali buka tu kan, Masjid Namirah itu. Tak apalah, yang penting Nabi khutbah terakhir di Padang Arafah. Tapi Syiah dia kata bukan di situ, salah dia kata. Nabi balik je daripada Mekah, Nabi terus balik ke Madinah sampai di Ghadir Khum. Ghadir Khum ni di mana? Ni Mekah, ni Madinah. Dalam perjalanan tu, tengah-tengah tu ada satu lembah, satu wadi, satu lembah lah, nama dia Ghadir Khum. Dalam kitab-kitab Syiah dia kata khutbah terakhir berlaku di Ghadir Khum, bukan di Arafah. Dalam khutbah itulah Nabi sebut, Nabi memberikan wasiat, seandainya sesudah kewafatan aku, maka aku menyampaikan kepada kamu, ayyuhan nas, Nabi sebut, wahai manusia seluruhnya. Nabi tunjuk kepada Ali, Ali lah yang akan menggantikan aku menjadi pemimpin kepada umat ini. Kalau betul, kita tengok balik kitab sirah. Kalau betul Nabi berwasiat begitu, kita tengok balik peristiwa selepas kewafatan Nabi, apa yang berlaku di Saqifah Bani Sa'idah. Tuan-tuan semua tahu kat mana Saqifah tu kan? Kalau pergi umrah ke pergi Mekah, tuan-tuan akan dibawa melawat di belakang pintu 15 tu kan. Ada macam ladang kecilnya, pokok-pokok kecil, ada burung apa semua dalam tu kan. Itu tempat ori yang orang Saudi tak buang tempat tu. Rugi kalau tak pergi. Belakang pintu 18. Kalau dari sebelah kanan pintu 15. Kalau dari tengah-tengah ni pintu 18. Pergi belakang tu. Ada tulis besar As-Saqifah Bani Sa'idah. Di situlah Sayyidina Umar bertemu dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nabi pegang tangan Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah Al-Jarrah, aku nak berbai'ah dengan kamu bahawa kamulah yang selayaknya menggantikan Rasulullah sebagai khalifah Islam untuk memimpin umat ini. Apa jawab Abu Ubaidah? Wahai Umar, dia kata, kamu tak boleh cakap macam tu. Tidakkah kamu tahu bahawa ada seorang lelaki di dalam gua bersama dengan Rasulullah? Bahasa tu kan. Sayyidina Umar faham siapa yang dimaksudkan oleh Abu Ubaidah tu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu berlakulah ijtihad di kalangan para sahabat. 6 orang sahabat berijtihad di situ, di Saqifah Bani Sa'idah itu. Disebut sebagai peristiwa Bai'atus Saqifah Bani Sa'idah. Di situ para sahabat yang 6 orang ni berbai'ah secara khassah. Besok baru pergi ke Masjid Nabi berbai'ah secara ammah. Seluruh penduduk Madinah datang. Kalau betul Ali diwasiatkan di Ghadir Khum untuk menggantikan Nabi, kenapa masa tu Sayyidina Ali tak datang? Kenapa masa Sayyidina Umar tengah berbincang dengan Abu Ubaidah, Ali tak datang? Diam semua. Ini aku nak bagi tahu Nabi dah wasiat. Logiknya kalau Nabi berwasiat di Ghadir Khum itu, takkan Ali seorang je yang dengar? Yang lain tak ada ke? Sedangkan Nabi pergi haji ramai-ramai, balik ke Madinah pun ramai-ramai. Maknanya di dalam kitab Aqaid Al-Imamiyah ini direka-reka oleh ulama Syiah
untuk menampakkan bahawa Ali lah manusia yang paling mulia selepas kewafatan Nabi. Dia buat cerita sendiri yang tidak ada di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab sirah. Dia sambung apa dia? Oleh kerana itu para sahabat telah bersetuju melantik Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Sebaik sahaja wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah Sayyidina Ali sendiri turut bermubayaah dengan Sayyidina Abu Bakar walaupun lambat, kan? Sayyidina Ali berbaiat dengan Abu Bakar selepas 6 bulan. Itu ustaz yang mengajar sirah dah pun cerita. Saya tahu tu, dia dah cerita dah kenapa Sayyidina Ali lambat 6 bulan. Tapi pokoknya memang Sayyidina Ali tak sebut pun yang dia sudah pun diwasiatkan oleh Nabi. Hujah yang pertama, khalifah diwasiatkan secara nas, tertolak dengan sendirinya. Kalau ada orang percaya tentang Ghadir Khum ini, ada tak orang percaya? Ada. Tanya dia ahli sunnah ni. Dia bukan Syiah. Percaya ke cerita Ghadir Khum ni? Percaya, dia kata. Saya dah pergi tempat tu ustaz. Tuan-tuan pergi umrah ni, umrah dah mula buka dah ni. Ramai dah yang nak mula pergi umrah sekarang sebab dia pakai visa pelancong, kan. Dalam perjalanan Mekah ke Madinah tu, kalau kita pergi jumlah tak ramai di kalangan kita je, minta mutawif tu pergi ke tempat ni, Ghadir Khum ni, sama ke tempat dia dengan padang Arafah tu. Ajak dia pergi, dia keluar sikit je masuk simpang. Tempat ni amat diagung-agungkan oleh orang Syiah sampai hari ni. Ni Ghadir Khum ni. Baik, satu clear. Dua, dari segi akidah, apa yang penyelewengan dia? Imam adalah maksum. Imam 12 ini adalah maksum dalam ajaran Syiah. Siapa yang mencela Imam 12 ataupun menidakkan maksumnya Imam 12 salah seorang daripadanya, maka orang tu murtad. Nampak tak? Dalam Syiah, orang tu murtad. Hukumnya apa? Hukumnya bunuh. Baik. Syiah meyakini bahawa imam-imam adalah maksum, iaitu terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar, dari peringkat kanak-kanak sehinggalah meninggal dunia. Kedudukan mereka sama seperti nabi-nabi. Syiah mengatakan Imam 12, dia punya taraf dia sama dengan para nabi. Itu pun dah habis dah. Pada i'tiqad mereka, para imam tidak melakukan kesalahan dan tidak lupa. Imam 12 ni maksum lah. Dia tak melakukan kesalahan, dia tidak miong, dia tidak nyanyuk, dia tak merapu. Macam itulah maksudnya. Imam adalah pemelihara syariat dan melaksanakan hukum-hukum. Perkara ini dijelaskan oleh Syekh Mufid, salah seorang tokoh besar Syiah, dalam kitab Awail al-Maqalat, yang dipetik oleh Muhammad Jawal Mughniyah dalam kitab Asy-Syiah fil Mizan. Terjemahannya, Ismah ni maksum lah. Ismah ni maksudnya terpelihara ataupun rahmat Allah. Lebih kurang itulah. Ismah ialah suatu kekuatan yang menghalang tuannya daripada melakukan maksiat dan kesalahan, di mana ia tidak boleh meninggalkan yang wajib dan tidak boleh melakukan yang haram, sekalipun ia mampu untuk berbuat demikian. Jika tidak bersifat demikian, nescaya ia tidak berhak mendapat pujian dan balasan. Dia letakkan kedudukan imam dia ni sampai ke tahap macam tu. Imam dia tak berdosa sikit pun. Apa yang imam dia ni buat tak salah sikit pun. Walaupun cerita kahwin muta'ah ke apa ke. Tuan-tuan tengok sehari dua ni, heboh Malaysia ni, satu kumpulan Dajjalun. Kita kena sebut tu. Nabi kata sebelum munculnya Dajjal al-Mamsuhah, ataupun sebelum munculnya Masihud Dajjal yang bermata satu itu, akan bertebaran para Dajjalun. Dajjalun ni keluar dulu. Tu yang datang ke Sepang baru ni. Kan? Kumpulan 1975. Tak tahulah apa. Kita pun tak nak ambil tahulah apa makna 75 tu kan. Biar pergi kat dia lah. Dia buat apa tuan-tuan?
Dia menghina undang-undang negara, satu hal. Biar pihak berkuasa uruskan. Dia tunjukkan aksi bercium lelaki dengan lelaki. Punya kurang hajar, punya biadab. Yang tu saya tak nak ulas dulu. Sebab lambat lagi tajuk tu masuk. Kan, rugilah sebut sekarang kan. Habis modal lah. Yang saya nak sebut, cium mulut itu antara lelaki dengan lelaki, itulah yang diamalkan dalam Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Tapi tak bolehlah kita nak kata orang putih kugiran tu Syiah kan. Dia memang kafir lahanat pun. Dia tak kenal Tuhan pun. Nanti dia masuk dalam bab taqiyah, bab tipu muslihat ni. Tuan-tuan tengok setiap kali kita buat musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah kan. Malaysia jadi tuan rumah peringkat antarabangsa. Tengok senarai mereka yang selalu jadi johan ataupun top 3. Siapa? Iran. Iran ni daripada tahun 60-an dia bersilih ganti dengan Malaysia, dengan Mesir, dengan Indonesia, Thailand. Dia bergile-gile jadi johan. Iran ni Quran nombor 1. Syiah ni Quran memang dia pakar. Kalau bab Taranum ni tuan-tuan jangan lawan Taranum dia. Taranum Parsi ni memang sedap. Dia punya burdah dia tu dia sendiri punya. Dia boleh bila bunyi macam dia dah nak waqaf tu kan, dia boleh naik balik ditambah satu tabaqat lagi. Itu kelebihan dia. Bila kita dengar tu, ada orang tanya saya, Ustaz, malam tadi tengok ada Iran baca. Tengoklah kita. Jadi kita pun confused Ustaz. Di mana silapnya Iran ni yang kita duk kata tak boleh ikut? Kita tidak bermusuh dengan negara. Iran tak sesat. Sejak bila pula kita kata negara sesat? Yang sesat orang Iran yang beramal dengan Syiah, itu yang sesat. Tapi kenapa dia azan sedap, dia mengaji sedap? Itulah yang disebut nanti. Dia akan sebut konsep taqiyah di dalam ajaran Syiah itu. Nanti kita akan jumpa tajuk tu. Baik. Dia kata imam ni takkan lupa. Dia takkan lupa. Dia orang yang terpelihara, maksum, terpelihara. Jelas terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih menyatakan bahawa yang maksum hanyalah para rasul dan anbiya sahaja. Oleh itu dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah memerlukan kepada dalil-dalil yang qat'i. Ini dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran seperti berikut yang bermaksud dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakan itu sama ada Al-Quran dan hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allah sebut dalam Al-Quran. Apa juga cerita hukum hakam atas dunia ni, apa juga peraturan, apa juga perjalanan, apa juga pergerakan atas muka bumi ini, mestilah daripada Allah dan Rasulnya. Tak ada satu manusia yang boleh mengurus tadbir dunia ini mengikut kemahuan dan selera dia. Kalau mengikut kemahuan dan selera dia, maknanya dia bukan orang yang beriman. Tuan-tuan boleh buka dalam Al-Quran. Ada dah Allah tentukan kehidupan atas dunia ini, peraturan atas dunia ini untuk orang kafir? Ada tuan-tuan jumpa? Ayat-ayat mengatakan ada pun orang-orang kafir ini dilarang daripada makan babi, ada. Ada pun orang-orang kafir itu tidak boleh mereka ini berjudi. Tak ada. Orang kafir ni kehidupan mereka bebas. Mereka tidak terikat dengan apa-apa peraturan agama. Kalau mereka terikat dengan peraturan agama mereka sendiri, itu pun tidak termasuk di dalam peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita dah Islam. Bila kita dah Islam, kita dah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Bila kita dah jadi orang beriman, Allah kata ni dia, ya ayyuhallazina amanu. Bila Allah sebut wahai orang-orang yang beriman, bila Allah tambah udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman,
Masuklah kamu kepada Islam itu seluruhnya. Jangan kamu sekali-kali mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang amat nyata. Kenapa Allah tak tunjuk kepada ya ayyuhal kafirun? Sebab orang kafir, mereka boleh guna kepala otak mereka sendiri untuk berjalan di atas muka bumi. Tetapi ingat, mereka ini akhirnya besok, di akhirat besok, mereka tidak ada tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Azaban alima. Mereka akan menerima azab yang sangat pedih. Ni kalau Syiah mengatakan begitu, maknanya apa beza dia dengan orang kafir? Peraturan boleh ditentukan sendiri. Cerita wahyu, cerita nas, cerita hadis boleh ditentukan sendiri. Jahanam hidup kalau tak ada peraturan. Bila kita dah jadi orang beriman, kita terikat dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala.
Sambung sikit lagi, insyaAllah. Kita ambil satu je. Sebulan sekali kan. Lama sikit boleh. Ya. Saya nak recommend Pak Bilal kita ni, daripada Masjid Al-Munawwarah ke Masjidin Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Azan sebiji Madinah. Pertama kali saya dengar orang Melayu azan Madinah. Hebat orang Munawwarah, Pancur ni. Tuan-tuan boleh recommend hantar ke Masjid Nabawi. Tapi kena cari ganti dulu lah. Anda. Baik. Satu lagi kita ambil. Dia banyak ni, kita ambil satu lagi. Penyelewengan akidah Syiah Imamiyah. Apa dia sebut? Ilmu Allah berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia. Al-Bada' dia sebut. Ilmu Allah boleh berubah-ubah. Maknanya hukum Allah tu boleh berubah-ubah. Logik ke hukum Allah ni boleh berubah-ubah? Tengok dia kata apa? Dari segi bahasa Al-Bada' bermaksud lahir sesudah tersembunyi. Menurut akidah Syiah, Al-Bada' ialah Allah mengetahui sesuatu perkara setelah berlaku peristiwa berkenaan yang sebelum itu dianggap tersembunyi daripadanya. Nampak tak? Perkara ini jelas menganggap Allah itu jahil atau tidak mempunyai ilmu yang meliputi. Ini amat jelas seperti yang disebutkan oleh At-Tabatabai dalam kitab Al-Usul Minal Kahfi oleh Al-Kulaini. Dia sebut apa? Al-Bada' ialah zahir perbuatan yang tersembunyi disebabkan ternyata tersembunyi ilmu kerana adanya maslahah. Nanti saya sebut. Kemudian diluaskan penggunaannya, maka kami maksudkan dengan Al-Bada' itu ialah lahirnya setiap perbuatan yang sebelumnya itu adalah tersembunyi daripada Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Tiba-tiba dalam hukum tu dia boleh berubah. Contoh, kita ambil satu. Tuan-tuan sembahyang jamak qasar. Biasa. Dalam kitab fiqh semua kita belajar jamak qasar. Bila? Mazhab Syafi'i. 2 marhalah ke atas. Perjalanan yang tidak melibatkan perbuatan maksiat dan tujuan maksiat. Okey. Selesai. Dia pun sama. Tetapi dalam part-part tertentu dia boleh jamak dalam rumah ni. Contoh dia nak jamak dalam rumah ni, dia rasa kalau dia nak pergi ke satu tempat, nak pergi ke surau, ke masjid, dia rasa jauh. Jadi dia boleh sembahyang dalam rumah, dia jamak dari subuh sampai ke isyak. Dia cantum sekali subuh sampai isyak. Bukan sehari, dia boleh gabung seminggu sekali, masuk dalam tu sekali. Dia kata sebab hukum tu berubah mengikut keadaan. Nampak tak? Hukum berubah mengikut keadaan. Jarak jamak dia bila? Jarak jamak dia apabila melepasi satu-satu jambatan. Tuan-tuan kalau nak jamak ikut Syiah, buat parit depan rumah. Buat titi satu. Cemerang je titi tu, bentang sejadah depan titi, jamak. Balun banyak mana nak jamak. Nampak? Hukum dia berubah-ubah mengikut, bukan mengikut macam mana yang Allah nak sebenarnya, tapi dia kata itulah hukum Allah yang berubah, yang berlaku hukum itu sebab sebelum tu Allah tak jangka benda tu akan berlaku. Logik Allah tak jangka akan berlaku macam ni. Allah tak tahu yang suatu hari dunia ni akan ada COVID, Malaysia ni akan ada COVID. Allah tak tahu. Bila Allah tahu, maka turunlah wahyu mengatakan boleh pakai mask ketika sembahyang. Nampak tak? Sesat tak sesat ni? Tapi kalau ijtihad kita, kita Islam ni, hukum agama kita ni berpandu kepada ijtihad, itu betul. Memang hukum asal sembahyang pakai tutup muka hukumnya makruh. Makruh lah kita ambil. Setengah yang mengatakan tidak sah salat. Tawaf contohnya, tak boleh tutup muka. Tapi kenapa kita tutup? Itu ijtihad. Islam ini berjalan mengikut ijtihad. Jadi kalau dengan menutup pakai mask ketika wabak sedang melanda,
maknanya kita dah mengambil pendekatan nak lari daripada mudarat yang lebih besar, maka ulama mengharuskan. Kita sembahyang Jumaat 4 orang. Masjid ni ada kan? Jumaat 4 orang. Sah tak sah 4 orang? Tak sah. Mana ada orang sembahyang Jumaat 4 orang? Lepas tu naik sikit 12 orang. Tak sah juga. Tapi kenapa boleh? Kenapa tiba-tiba sah? Itu ijtihad di dalam keadaan itu lain. Memang Allah dah tentukan dah garis panduan itu. Disyarahkan dalam kitab-kitab mu'tabar. Di dalam semua imam-imam mazhab. Yang ni, hukum ni dia kata, Allah tak tahu akan jadi macam tu. Menunjukkan bahawa Allah tak pandai lah. Menunjukkan dalam fahaman dia, Allah ni tak cerdik. Bila ada bentuk pencercaan, bentuk merendahkan para sahabat pun tak boleh, tuan-tuan. Merendahkan para sahabat Nabi pun tak boleh, apa lagi merendahkan Nabi. Ni pula dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang mengatakan ilmu Allah berubah-ubah mengikut peristiwa berlaku kepada manusia adalah bertentangan dengan Al-Quranul Karim yang menyebut bahawa Allah mengetahui secara terperinci dan menyeluruh seperti mana yang dijelaskan oleh ayat-ayat yang bermaksud ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan, keserongan dan ketiadaan jujur pandangan mata seseorang serta mengetahui akan apa yang tersembunyi di dalam hati. Clear. Dalam Quran clear dah Allah sebut macam tu. Tapi dalam kitab-kitab Syiah mengatakan Allah akan jatuhkan satu-satu hukum. Allah akan datangkan satu-satu hukum mengikut peristiwa semasa. Maknanya sampai hari ini pun kalau mengikut fahaman Syiah, hukum itu masih berjalan mengikut keadaan. Sedangkan bila turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, lebih 1400 tahun dulu. Masa tu dah chop boom, komplit dah Islam ni. Tak ada siapa lagi yang boleh pindah, yang boleh tukar, yang boleh tambah, yang boleh kurangkan, tak ada. Aku dah redha Islam itu sebagai agama kamu, komplit. Tiba-tiba kalau ikut fahaman dia, dia boleh berubah mengikut keadaan semasa. Sampai bila? Sampai kiamat lah. Jadi yang ketiga ini adalah penyelewengan akidah yang mesti ditolak secara total. Yang saya sebut tadi ni. Kemunculan semula Imam Mahdi dan kumpulan orang yang telah mati untuk memberi keadilan, yakni ar-raja'ah. Yang ini dia akan sangkutkan dengan para sahabat. Dia akan sangkutkan dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan Aisyah, dengan Hafsah, dengan Muawiyah. Dia akan sangkut ar-raja'ah ni siapa? Dia akan sebutkan. Ini penyelewengan yang amat-amat dahsyat yang kita kena tolak. Bahkan kalau kita nak sebut, Imam Mahdi ini telah pun disebutkan di dalam ajaran ataupun fahaman Al-Arqam suatu ketika dulu, yang saya tak sebut sebelum ni kan. Mereka mengatakan Abuya Asy'ari itu adalah Imam Mahdi. Dia akan muncul semula. Apa sangkutan dengan Syiah? Tak ada sangkutan lah. Tapi fahamannya lebih kurang begitu. Itu salah satu sebab Al-Arqam itu diharamkan. Tak apalah, itu pihak kerajaan dah ambil tindakan, tak ada masalah. Yang ni Al-Raja'ah ini dia nak sebutkan tentang kemunculan untuk membalas dendam. Lebih kurang itulah. Untuk membalas dendam kepada siapa? Menghukum orang-orang yang telah melakukan kezaliman. Siapa orang yang melakukan kezaliman ni? Ketua orang yang melakukan kezaliman ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan tengok. Yang ni kita akan sebut nanti. Bulan akan datang lah. Itu sebab bila dia semayang, bila tahiyat akhir, sebelum innaka hamidum majid ataupun sesudah innaka hamidum majid, apa yang orang Syiah Imamiyah lafazkan? Kalau dia tak lafaz yang tu, sembahyang dia tidak sah. Apa yang dia lafazkan? Tunggu di episod yang akan datang. Kan dah lama kan. Warning ni lama, sikit-sikit ni baru saya tak faham kan.
InsyaAllah kita akan jumpa pada bulan yang seterusnya insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.